Selamat petang dan selamat sejahtera rakyat Malaysia, sekali lagi bersama di channel ini untuk melaporkan berita terkini mengenai politik semasa Malaysia. Berita pada petang ini bertajuk Dewan Rakyat lulus bajet mini RM107 bilion ringgit. Dewan Rakyat hari ini secara sebulat suara meluluskan bajet mini 2023 dan rang undang-undang RUU kumpulan wang disatukan perbelanjaan masuk akaun 2022 yang dibentangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Keputusan itu juga dimaklumkan yang di-Pertuah Dewan Rakyat Datuk Johari Abdul selepas tiada perbahasan bagi kedua-dua usul yang dibentangkan Perdana Menteri pada mesyuarat pertama Majlis Parlimen ke-15. Terdahulu, Anwar yang juga Menteri Kewangan membentangkan bajet mini bagi tujuan perbelanjaan perkhidmatan membabitkan wang bernilai 107 bilion 718 juta 676,650 ringgit. Beliau membentangkan peruntukan itu di bawah Akta Kumpulan Wang Disatukan Perbelanjaan Masuk Akaun 2022 yang akan mula berkuat kuasa pada 1 Januari depan. Bajet mini akan berkuat kuasa hingga bajet 2023 dibentang dan lulus di Parlimen. Ia susulan RUU Pembekalan 2023 tidak akan diluluskan Parlimen sebelum 1 Januari depan, maka peruntukan perlu dikeluarkan bagi perbelanjaan dalam tahun 2023 bagi tempoh dari 1 Januari hingga tarikh RUU Pembekalan 2023 menjadi undang-undang dan mula berkuat kuasa. Dalam pada itu, Anwar menerusi Seksyen 4 Akta Kumpulan Wang Pembangunan 1996 mencadangkan dana bernilai RM55 bilion 959 juta 213.200 ringgit dikeluarkan daripada kumpulan wang pembangunan bagi tahun 2023 untuk perbelanjaan segera. Beliau yang juga ahli Parlimen Tambun berkata, perbelanjaan segera itu bagi maksud yang dinyatakan dalam penyata sementara dibentangkan bagi kertas perintah 54 tahun 2022. Jumlah wang berkenaan dalam ruang 3 dan 4 penyata itu bertentangan dengan maksud yang dinyatakan dalam ruang 1 penyata. Ini adalah diuntukkan bagi perbelanjaan sementara menunggu anggaran perbelanjaan pembangunan tahun 2023 diluluskan, katanya. Sementara itu, Anwar memaklumkan sudah beberapa kali mempengerusikan mesyuarat Majlis Tindakan Sara Hidup Negara NSCCOL untuk memastikan kaedah terbaik dicapai supaya rakyat tidak terlalu terbeban dengan kenaikan harga barang dan bekalan makanan mencukupi. Beliau berkata kerajaan juga bersetuju untuk tidak menaikkan tarif elektrik kepada semua pengguna domestik serta pengguna mikro, kecil dan sederhana. Sehubungan itu, katanya, kerajaan akan menanggung subsidi lebih 10 bilion ringgit bagi tempoh 6 bulan pertama 2023 selaras pendekatan pentadbirannya untuk melindungi rakyat dan perniagaan PMKS. Berdasarkan rangka kawalan selia industri elektrik, kenaikan kos bahan api sepatutnya dilepaskan kepada pengguna melalui kenaikan tarif elektrik dan hanya syarikat besar dikenakan kenaikan. Jemaah Menteri telah membuat keputusan supaya tarif bagi semua pengguna isi rumah domestik dan peniaga PKS tidak akan dikenakan sebarang kenaikan tarif menjelang 1 Januari depan, katanya. Mengenai RUU Kumpulan Wang Disatukan Perbelanjaan Masuk Akaun 2022, Anwar berkata ia pernah berlaku 7 kali dengan kali terakhir ia dibentangkan adalah pada 20 Disember 1999. Beliau berkata ia bertujuan mendapatkan kebenaran sementara Parlimen supaya kerajaan boleh berbelanja sebahagian anggaran perbelanjaan bagi tempoh beberapa bulan hingga RUU Perbekalan 2023 dibentangkan semula dan diluluskan kelak. Anggaran perbelanjaan di bawah RUU berkenaan antaranya merangkumi bayaran gaji kepada penjawat awam, utiliti, beasiswa, bantuan kebajikan perkhidmatan pendidikan dan kesihatan serta projek pembangunan yang sedang berjalan dan perlu diteruskan, terutamanya kerja pembaikan dan penyelenggaraan. Namun, mengambil kira keterbatasan anggaran perbelanjaan sementara ini yang terhad kepada dasar dan komitmen sedia ada kerajaan bagi 6 bulan pertama 2023 terlebih dahulu. Apa yang baik akan diteruskan terutamanya inisiatif sedia ada yang memberikan manfaat dan faedah kepada rakyat. Selanjutnya, perbelanjaan akan dikaji semula
dalam penyediaan pembentangan semula bajet 2023 katanya. Dan itulah berita terkini yang saya dapat sampaikan. Terima kasih sekali lagi kerana sentiasa bersama di channel ini.